mulai sekarang lah. Baik ya. So kita teruskan topik kita, iaitu topik yang seterusnya. Saya pastikan kamu mendengar suara saya dengan jelas sekali, loud and clear. Kalau ada sebarang ketidakjelasan, tolong bagi tahu saya dengan mic ya. Jangan mesej ya, jangan chat ya. Sebab saya takkan nampak dekat sini. So tolong chat, tolong mic, kalau bagi tahu dengan mic kalau berlaku sebarang gangguan. Jika berlaku sebarang gangguan. Syifa. Okey, topik kita seterusnya berkaitan dengan lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Okey. Baik, lebihan pengguna dan lebihan pengeluar ini, okey, konsepnya senang saja sebenarnya. Ya. Kalau saya bagi satu situasi, ya, satu situasi di mana kamu sebagai pengguna, kan, kita sebagai pengguna, let's say kita telah menyimpan wang untuk membeli satu barang, ya, katakan iPhone kan, kamu nak beli iPhone lah katakan, ya, yang berharga 5,000, ya, yang berharga 5,000. Awak tahu dah harga 5,000, ya. Harga 5,000 tu memang harga dia, kamu memang dah tahu, ya. Jadi kamu simpan duit, simpan sampailah cukup 5,000 kan. Cukup 5,000. So kamu bawa duit kamu pergi ke kedai untuk membeli iPhone yang bernilai 5,000 tersebut. Kan? Untuk membeli iPhone yang bernilai 5,000 tersebut. Okey, katakan sampai saja kamu dekat kedai tu, ya, kamu dapati bahawa harga telefon itu sudah menjadi 4,000. Kan? Sudah menjadi 4,000. Ya. Jadi, lebihan pengguna di situ ialah 5,000 tolak 4,000. Kan? 5,000 tolak 4,000. So, lebihan pengguna sama dengan 1,000. Jadi, kamu faham tak apa yang dimasukkan dengan lebihan pengguna di sini? Ya? Iaitu lebihan pengguna ialah perbezaan, ya, nilai ataupun perbezaan harga, ya, antara harga yang sanggup dibayar, okay, harga yang sanggup kamu bayar dengan harga yang sebenar dibayar. Okay, kalau kita tengok definisi yang diberikan di sini, lebihan pengguna ialah faedah yang diperoleh oleh pengguna apabila terdapat perbezaan antara harga yang sanggup dibayar dengan harga keseimbangan pasaran. Okey. Harga keseimbangan pasaran di sini merupakan harga sebenar yang kamu bayar. Okay. Harga sebenar yang kamu bayar. Kan? Tapi dalam kes ini, harga yang sanggup kamu bayar ialah 5,000. Tetapi sampai dekat kedai harganya adalah 4,000 saja. So, lebihan sebanyak 1,000 itu kita panggil lebihan pengguna. Okay? Iaitu perbezaan antara harga yang sanggup kamu bayar. Kamu memang sanggup bayar 5,000 ya. Sebab kamu memang pergi kedai pun bawa 5,000 dan kamu sudah tahu lama dah harga barang tersebut ialah 5,000. So memang kamu sanggup bayar dengan harga 5,000. Tapi sampai-sampai kedai 4,000 saja. So maka lebihan pengguna di sana ialah 1,000. Ya, iaitu perbezaan antara harga yang sanggup dibayar, ya, perbezaan antara harga yang sanggup dibayar dengan harga yang sebenar dibayar, okay, ataupun harga keseimbangan pasaran. Ya. Baik. Manakala lebihan pengeluar pula ialah faedah yang diperoleh oleh pengeluar apabila terdapat perbezaan antara harga keseimbangan pasaran dengan harga yang sanggup ditawarkan oleh pengeluar. Okay. Harga yang sanggup ditawarkan oleh pengeluar ini maksudnya harga yang sanggup dijual. Kan?
Contohlah kamu sebagai seorang pemilik kamu seorang pemilik kereta klasik kan. Kamu mempunyai sebuah kereta klasik. Dan kereta klasik kamu itu kamu sanggup jual dengan harga RM5,000. Ya, sanggup jual. The best kamu nak jual ialah RM5,000. Tapi kamu buka untuk bidaan ataupun untuk lelongan. Ramai yang bid. Yang ini up RM6,000. Seorang lagi up RM7,000. Lepas tu orang up RM8,000. Ramai yang minat dengan kereta awak ni. Last kali sold dengan RM9,000. So bezanya RM4,000 ialah lebihan pengeluar. Okey, ialah lebihan pengeluar. Okey, cuba kita lihat pada rajah ini. Kalau berdasarkan rajah, okey, lebihan pengguna adalah pada gambar rajah yang gambar ataupun pada kawasan yang berlorek itu. Okey, pada kawasan yang berlorek tersebut. Pada kawasan yang berlorek itu merupakan lebihan pengguna. Adalah lebihan pengguna. Okey. So kalau kamu nak hitung berdasarkan rajah ini, okey. Kalau kamu nak hitung lebihan pengguna, berapakah lebihan pengguna berdasarkan rajah ini, kamu kirakan luas kawasan berlorek ini. Okey, iaitu 1/2 darab 5, okey, darab 100 kan. Okey, darab 100. So di sini kamu akan dapat 250. Okey, RM lah. RM Syifa. Okey. Okey, kamu akan dapat RM 250. Nilai lebihan pengguna adalah 250. Okey. Baik. Okey. Itu adalah pada harga 5. Okey, katakan okey, katakan pada harga kosong. Kan? Berapakah lebihan pengguna kamu? Pada harga kosong, lebihan pengguna ialah ada tak kaedah jadual dekat sini? Tak ada. Sebenarnya ada satu kaedah jadual. Ada satu kaedah jadual. Kaedah jadual. Contoh kat sini kalau kita lihat, katakan pada harga kosong. Okay? Pada harga kosong. Pada harga kosong. Sekejap, Okey, pada harga kosong, berapakah lebihan penggunanya? Ya. Pada harga kosong, P kosong. Okey, ini P. Okey. Ini harga kosong. Lebihan penggunanya ialah 10/5. Okey. Lebihan penggunanya ialah lebihan pengguna ialah 10/5 iaitu 5. Okey. Manakala pada harga, katakan harga kat sini, berapa kita nak letak harga kat sini, katakan 20 lah kita letak harga, kan, 20. So berapakah kuantiti yang diminta? Kan? Harga. Katakan katakan harga ialah 9. Okey, harga 9. Kuantiti yang diminta ialah 20. Kan? 20. So di sini pada harga pada kuantiti sebut sini sepatutnya kita kena sebut di sini kuantiti. Maafkan saya ya. Di sini kuantiti. Pada kuantiti kosong, lebihan pengguna ialah 5.
pada kuantiti 20, okey, pada kuantiti 20, lebihan penggunanya ialah 9 tolak 5. Okey, 9 tolak 5 iaitu 4. Okey. Katakan pada kuantiti ni, okey, pada kuantiti katakan kuantiti 60, pada kuantiti 60 harganya ialah 8. Kan? Kuantiti harganya adalah 8. So pada kuantiti 60 lebihan penggunanya 8 tolak 5. Okey, tolak 5. Jadi jumlah lebihan pengguna kamu kena totalkan semua ni. Okey, jumlah lebihan pengguna totalkan di sini 5, 7 dan kamu akan dapat 12. Ini adalah lebihan pengguna. Ini contoh ya, ini contoh. Tapi kita kira tadi lebihan penggunanya ialah 250. Kan? Sebab terdapat banyak kuantiti kat sini ni. Kuantiti harga banyak kan. So sampai kat situ kita berhentilah. Pada harga 100, berapakah lebihan pengguna? Pada harga 100, lebihan penggunanya ialah berapa? Pada harga 100, lebihan penggunanya ialah berapa? Siapa boleh jawab dekat sini? Sebutkan, jangan chat. Pada harga 100, berapakah pada harga 100 pula. Pada kuantiti 100, berapakah lebihan pengguna? Siapa boleh jawab untuk saya? Cempaka? Hello? Saya cikgu. Tak ada lebihan. Tak ada lebihan. Yes, benar. Betul, tepat sekali. Ya. Tak ada lebihan pada kuantiti 100. Sebab apa? Di situ adalah berlaku keadaan di mana harga yang sanggup dibayar sama dengan harga pasaran. Kan? Harga pasaran 5 dan harga yang sanggup dibayar juga 5. Harga yang sanggup dibayar juga 5. Maka kamu mendapat lebihan pengguna sama dengan kosong lah. Ataupun tiada lebihan pengguna. Okey, boleh faham ya? Okey, kelas. Sebelum itu, tolong respon lah. Dalam kelas ni kena ada respon lah sikit ya. Jangan saya je bercakap. Cikgu. Ya. Ada orang nak masuk tapi tak boleh. Okey. Sebab saya macam mana nak buat auto admit ni, saya tak kerti. Auto admit. Jadi saya kena approve dulu sebab saya pergi ke screen lain. Memang saya tak nampak. Okey, saya dah approve dah semua. Sekarang ni ada 18 orang kan? Betul tak? 18. Betul tak Cempaka? Betul. Okey, ada 17 orang, maknanya 2 orang tak datang. Ya? Okey, kalau ada yang tak masuk, nak masuk tak boleh, awak bagi tahu ya. Sebab saya memang tak nampak siapa yang nak masuk tu. Sebab saya share screen. Okey, saya nampak tak screen saya sekarang? Nampak ya? Lebihan pengguna betul? Betul tak? Hello? Betul cikgu. Awak kena respon lah sikit. Takkan nak jawab ya pun. Malas kan? Awak kena respon. Nombor 1, kenapa awak kena respon? Supaya saya boleh tahu bahawa kamu masih berada di sana. Kan? Mana tahu tiba-tiba talian terputus ke apa ke kan? Mesti kena respon lah. Ya. Okey. Itu adalah lebihan pengguna menggunakan kaedah jadual. Okey. Menggunakan kaedah jadual. Dan sebelum tadi ialah rajah. Okey. Ini adalah lebihan pengeluar pula. Lebihan pengeluar adalah kawasan berlorek tersebut. Okey, cuba kirakan saya berapakah lebihan pengeluar di situ.
Cuba kirakan saya. Berapakah lebihan pengeluar di sana? Luas kawasan segitiga tu. Luas kawasan Belorek tu kan. Luas kawasan Belorek tu iaitu 10 tolak 5 kan. Darab kuantiti 10 darab dengan 1/2 lah. 1/2 tu mestilah sebab dia segitiga kan. Jadi kamu akan dapat 5 darab 10 bahagi 2 sama dengan 25. Ini adalah lebihan pengeluar. Ini adalah lebihan pengeluar. Okey. Jadi dalam untuk kita mencari yang lebihan pengeluar ataupun lebihan pengguna ni. Okey, lebihan pengeluar ataupun lebihan pengguna, kamu kena kenal pasti dulu pintasan pada paksi X. Pada paksi harga. Intersection di paksi harga tu kamu kena kenal pasti dulu. Okey, pada kawasan saya bulatkan ini, okey, pada fungsinya, okey, itu adalah kelok penawaran kan. Okey, itu adalah kelok penawaran. So kalau fungsi penawaran ialah QS sama dengan A tambah BP yang kita belajar sebelum ini, kawasan yang saya bulatkan ini, itu kawasan pintasan itu, kalau dalam fungsi dia berada di mana? Okey. Apa kawasan dia? Kalau dalam fungsi. Pada titik ini, pada titik ini sebenarnya adalah titik di mana, okey, saya tandakan sini ya. Okey, titik yang saya pangkah di sini ialah titik di mana harga apabila kuantiti kosong. Kosong ni kat sini. Okey. Kuantiti kosong. Harga apabila kuantiti kosong. Okey. So kalau harga apabila kuantiti kosong, daripada fungsi ini awak kena gantikan kuantiti ini kosong sama dengan A tambah B P. Barulah awak boleh cari P-nya berapa. Kan? Cari nilai P apabila nilai P apabila kuantiti kosong. Jadi dalam kes rajah ini, P apabila kuantiti kosong ialah 5. Okay. Rajah tadi pula, okay, rajah kelok lebihan permintaan pula ialah ini 10 ini pintasan pada paksi harga bagi kelok permintaan, dan 10 itu adalah harga apabila kuantiti diminta kosong, ataupun kuantiti yang diminta adalah kosong, bermakna harganya ialah 10. Okey, harganya adalah 10. Okey, macam itulah situasi. Alright. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Ada orang nak masuk lagi tak? Ada, cikgu. Ada ya? Ada orang nak masuk tak? Saya tak approve, bagi tahu ya. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah latihan ni. Ini adalah latihan. Mungkin kuis lah, kuis. Penurunan serentak permintaan dan penawaran satu barang akan menyebabkan harga satu barang menurun. Setujukah anda dengan pernyataan ini? Okey, soalan ini memerlukan kamu melukis rajah. Melukis rajah. Okey, ini kamu boleh buatlah kuis. Okey, itu tadi adalah lebihan pengguna. Tapi jika berlaku perubahan permintaan, jika berlaku perubahan permintaan, let's say katakan permintaan itu berkurang ke sini, kan? So berlaku keseimbangan yang baru. So lebihan pengguna yang barunya di sini. Lebihan pengguna yang barunya adalah
pada kawasan yang saya lorekkan itu. Begitu juga jika berlaku perubahan permintaan berkurang ke, bertambah ke, itu semua akan memberi kesan terhadap lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Ya. Okey. Baik, seterusnya kita lihat pula campur tangan kerajaan dalam pasaran. Okey. Dalam kes-kes tertentu, ya, dalam kes-kes tertentu dan kebanyakan kes lah, ya, kebanyakan kes, barang-barang, harga barang di pasaran kadang-kadang terlalu tinggi, kerajaan perlu campur tangan. Ya. Sebab harga yang terlalu tinggi akan membebankan pengguna. Okay? Membebankan pengguna. Kalau harga pula terlalu rendah, akan merugikan pengeluar. Kan? So, kalau harga terlalu tinggi, kerajaan akan mengenakan pelbagai bentuk campur tangan, ya, untuk membantu pengeluar ataupun pengguna. So, kena ingat, ya, cukai adalah untuk membantu pengguna. Subsidi pula juga untuk membantu pengeluar dan pengguna. Tetapi bahagian mana yang dapat diperolehi oleh cukai ni ditanggung, ya. Kena ingat, ya. Cukai ini ditanggung. Jangan awak tulis dinikmati pula. Ya. Manakala subsidi dinikmati. Kena tulis macam tu, ya, kalau dalam esei. Ya. Dinikmati. Subsidi dinikmati, cukai ditanggung. Okey. Okey. Kita lihat satu persatu, ya. Ini adalah antara bentuk-bentuk campur tangan kerajaan, ya. Baik, ini adalah beberapa sebab, ya. Kenapa kerajaan perlu campur tangan dalam pasaran. Okay. Yang pertama, ketidakcekapan peruntukan sumber. Okay. Yang menyebabkan kegagalan untuk mengeluarkan barang awam. Ya. Kesan externality. Okay. Externality ni maksud dia ialah kesan luaran. Ya. Kesan luaran. Negatif. Externality negatif dia panggil. Ya. Externality negatif ini contohnya ialah jika sesebuah firma itu hanya mementingkan keuntungan sahaja, maka dia mengabaikan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Mengabaikan tanggungjawab sosial, kan? Firma yang mementingkan keuntungan semata-mata dan contoh kilang-kilang mengeluarkan asap, kan, tanpa tapisan dan sebagainya. Membuang sisa toksik ke dalam sungai, menyebabkan pencemaran bunyi, pencemaran alam, pencemaran sungai, pencemaran udara dan sebagainya. Itu adalah kita panggil externality negatif. Okey. Ataupun maksud dia kita boleh sebut bahawa externality negatif ini ialah kesan negatif yang dihadapi oleh alam sekitar akibat aktiviti firma. Okey, ataupun akibat daripada aktiviti ekonomi. Okey. Yang ketiga, kerajaan perlu campur tangan sebab apa? Sebab kewujudan monopoli. Monopoli ini maksudnya dia memonopoli satu-satu kegiatan ekonomi oleh satu firma sahaja. Ya, oleh satu firma sahaja. Contohnya dulu kan, Astro. Astro dia memonopoli industri penyiaran di negara kita. Kan? So sekarang tidak lagi lah. Sekarang tidak lagi. Ada macam-macam firma penyiaran, sama ada melalui internet ataupun saluran satelit dan sebagainya, macam-macam lagi. Okey. Dan kewujudan monopoli ini memberi kesan negatif. Okey. Dia akan menyebabkan harga dinaikkan sesuka hati. Dan harga sesuka hati dia naikkan. Sebab apa? Sebab dia satu-satunya firma. Dia adalah satu-satunya firma yang mengeluarkan barang tersebut. So dia boleh naikkan harga pada bila-bila masa dan tanpa sedar dia boleh membebankan pengguna. Okay. Itu adalah
kewujudan monopoli. So kerajaan perlu campur tangan. Okey. Dan yang keempat, maklumat yang tak sempurna. Kadang-kadang iklan yang dijalankan dalam TV tidak seperti mana yang barang sebenar. Ya. Kita selalu terpedaya dengan iklan-iklan. Ya. Tengok signboard tepi highway kan. KFC. Besar dia punya peha ayam dia kan. Sama besar dengan kereta. Betul tak? Tapi bila pergi kat KFC, kecil je ayam dia. Kan? Nampak contoh itu KFC kan. Ada lagi contoh-contoh lain, iklan dalam TV kan, dan sebagainya. Dan semua ini perlu dikawal supaya pengguna tidak mendapat maklumat yang tidak lengkap. Ya. Okey, faktor yang kedua, ketidakstabilan ekonomi. Ya. Bila ketidakstabilan ekonomi ini berlaku inflasi. Ya, kerajaan perlu campur tangan lah. Okay. Inflasi itu maksud dia ialah kenaikan tingkat harga umum secara berterusan. Kenaikan tingkat harga umum tu secara berterusan dan secara melampaui batas. Naik harga memang akan naik. Tak ada harga barang yang akan turun. Ya. Dulu kalau saya pergi sekolah dulu bawa RM1 pun dah cukup dah untuk makan nasi, minum air, cukup dah. Sekarang awak bawa RM1 memang lapar lah kan. Itu maksud dia. Harga barang akan sentiasa naik. Tapi kalau naik dengan kadar yang melampau, itu kita panggil inflasi. Okay? Yang kedua, pengangguran. Pengangguran ini maksudnya sumber kita banyak yang tidak digunakan. Kita ada sumber tanah, buruh, modal, usahawan. Kan? Dan sumber-sumber ini tidak digunakan secara maksimum. Buruh ada yang menganggur, ada yang tidak bekerja, buruh. Tanah ada yang tidak digunakan. Modal tidak digunakan. Kan? Usahawan juga ramai yang tidak mempunyai bisnes. Maka ini akan menyebabkan berlaku pembaziran sumber. Terdapat sumber yang tidak digunakan. Itu dikenali sebagai pengangguran atau juga dikenali sebagai kemelesetan. Kemelesetan ekonomi. Dan imbangan pembayaran yang tidak stabil. Imbangan pembayaran ini kita akan belajar dalam penggal 2 nanti. Ya. Dalam penggal 2 nanti kita akan belajar. Baik. Okey, lepas tu C. Yang ketiga ialah ketidakcekapan dari segi agihan pendapatan. Okey. C ialah ketidakstabilan agihan pendapatan. Okey. Ini kerajaan campur tangan lah ya, supaya agihan pendapatan lebih saksama. Agihan pendapatan lebih saksama. Okey, kita lihat satu-satu. Okey, ketidakcekapan peruntukan sumber. Okey, barang awam. Barang awam tidak mendatangkan keuntungan. Sebab apa firma tak nak keluarkan? Sebab barang awam ini dia tidak mendatangkan keuntungan yang banyak kepada pengeluar. Justru itu dalam sistem pasaran bebas yang sentiasa bermotifkan keuntungan persendirian, barang awam kurang dikeluarkan. Okay? Hanya golongan berpendapatan tinggi yang diberi perhatian. Okay? Hanya golongan berpendapatan tinggi sahaja yang diberi perhatian kerana lebih banyak barang mewah dikeluarkan. Okay? Barang mewah ni lebih menguntungkanlah. Oleh itu, golongan miskin akan tertindas kerana mereka terpaksa membayar harga yang lebih tinggi. Okay? Itu barang awam. Okay. Kesan externality ya, seperti yang saya terangkan tadi. Ariana. Okey, kesan externality negatif ini pula ialah kesan sampingan negatif.
okey, yang dialami oleh masyarakat akibat aktiviti pengeluaran dan penggunaan barangan dan perkhidmatan. Contoh, pencemaran alam sekitar dan kesesakan lalu lintas. Oleh sebab matlamat individu adalah memaksimumkan kepuasan, okay, dan matlamat firma adalah untuk memaksimumkan untung, okay, pengguna maksimumkan kepuasan, firma pula memaksimumkan untung semata-mata, maka kebajikan masyarakat akan terabaikan. So kerajaan, ingat ya, balik, kerajaan akan memaksimumkan kebajikan masyarakat. Sebab itulah kerajaan perlu campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Yang seterusnya, kewujudan monopoli. Okay, dalam pasaran monopoli, biasanya barang akan dijual pada harga yang tinggi. Okay, manakala kuantiti barang yang dijual adalah terhad. Ini saya masukkan tadi, ya, iaitu kuantiti sedikit tetapi harganya yang lebih tinggi. Okay, sebab apa? Sebab bila contohlah kan, ini adalah kelok permintaan kan. Ini adalah kelok permintaan. Jadi kalau kuantitinya di sini Q1 kan, harganya P1. Tapi kalau firma mengurangkan lagi ke kuantiti, maka harganya akan jadi tinggi. So firma sengaja mengeluarkan kuantiti yang sedikit supaya dapat dijual pada harga yang mahal. Kan? So ini akan menjejaskan kebajikan pengguna. Okay, lebihan pengguna semakin berkurang. Lebihan pengguna semakin berkurang. Ya, ingat ya, semakin banyak lebihan pengguna, ya, semakin banyak kebajikan masyarakat. Itu kena ingat. Hubungan dia positif. Ya, semakin banyak lebihan pengguna, semakin banyak kebajikan masyarakat. Maklumat yang tidak sempurna. Penjual dan pembeli tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang keadaan di pasaran. Pengetahuan yang tidak sempurna ini di kalangan pengguna dan penjual menyebabkan pasaran boleh dimanipulasi. Kan? Manipulasi, iklan yang tidak tepat, harga yang tidak tepat, kan? Tulis dalam iklan harga bermula. Perkataan bermula tu dia tulis kecil je. Kan? Harga. Lepas tu bila pergi sana, kita kena tambah ni, kita kena tambah itu, barulah boleh beli dan sebagainya kan. Itu manipulasi tu. Macam-macam. So sekarang tengok kan, iPhone dia tak sertakan dengan charger kan. Nampak tak? Itu mainan pasaran semua tu. So kita tetap beli. Disebabkan apa? Kepuasan semata-mata kita tetap beli. Sebab apa? Sebab untuk mencapai kepuasan dan kebanggaan. iPhone kan. Contohlah. Okay? Jangan terasa pula yang pakai iPhone tu. Baik, yang kedua, B, kestabilan ekonomi. Inflasi, mekanisme pasaran bergantung pada interaksi permintaan dan penawaran yang sentiasa berubah-ubah. Okay? Oleh itu, keadaan ekonomi adalah tidak stabil dan wujud kenaikan tingkat harga umum secara berterusan. Okay? Ekonomi akan mengalami masalah inflasi. Okay? Pengangguran pula, mekanisme pasaran bergantung pada interaksi permintaan dan pasaran yang sentiasa berubah-ubah. Oleh itu, keadaan ekonomi adalah tidak stabil dan wujud kejatuhan dalam tingkat harga, output dan permintaan. Ekonomi akan mengalami masalah deflasi. Okay? Pengangguran juga nama lainnya dipanggil deflasi atau juga dipanggil pengangguran. Okay? Imbangan pembayaran pula ialah imbangan bayaran akan mengalami defisit. Defisit ini maksudnya duit yang masuk lebih kecil daripada duit yang keluar. Okay? Inflow lebih besar, lebih kecil daripada outflow. Kan? So yang ini kita akan lebih detail lagi, kita akan belajar dalam semester 2 ya. Apabila permintaan terhadap barang import melebihi jumlah barang yang diekspor. Okay. Defisit dalam imbangan bayaran yang berterusan akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Ya. Agihan pendapatan. Ini kena penting, awak kena faham. Ya. Sistem ekonomi kapitalis menyebabkan jurang pendapatan yang ketara antara golongan kaya dan golongan yang berpendapatan rendah. Jurang yang ketara. Dalam kapitalis, sebab itulah, kapitalis kan kamu ingat ya. Kapitalis dia tiada campur tangan kerajaan. Kan? Bila tiada campur tangan kerajaan, maknanya matlamat
masing-masing keuntungan dan kepuasan sahaja. Kan? Itu saja. Golongan yang kaya semakin kaya kerana memiliki sumber yang lebih banyak dan mempunyai kuasa beli yang tinggi. Tetapi golongan yang berpendapatan rendah memiliki sumber yang terhad dan mempunyai kuasa beli yang rendah. Kan? Baik. Ini adalah dasar yang pertama. Okey, bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama campur tangan kerajaan iaitu dasar harga maksimum. Okey, dasar harga maksimum. Walaupun namanya maksimum, tetapi kena ingat, harganya lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh pasaran. Okey, cuba kita lihat uraian dia. Dasar harga maksimum ialah dasar penetapan tingkat harga pasaran yang lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan. Namanya tingkat harga maksimum. Kenapa letak harga maksimum? Okey, kita lihat pada gambar rajah nanti. Okey. Merupakan tindakan kerajaan menetapkan had maksimum yang boleh dikenakan ke atas. Sebab itu namanya harga maksimum. Sebab harga ini adalah harga yang paling tinggi yang firma boleh jual. Okey, yang firma boleh jual. Tak boleh lebih tinggi. Lebih rendah boleh. Lebih rendah daripada harga maksimum boleh. Tetapi lebih tinggi daripada harga maksimum tak boleh. Okey. Merupakan tindakan kerajaan menetapkan had maksimum yang boleh dikenakan ke atas harga barang bagi tujuan menjaga kebajikan pengguna. Ini tujuan. So, dasar harga maksimum, kawalan harga ni, dasar harga maksimum ini adalah untuk melindungi pengguna. Ada dasar lagi harga dasar, harga minimum pun ada. Harga minimum. Tapi harga maksimum kena ingat, harga maksimum untuk melindungi kebajikan ataupun menjaga kebajikan pengguna. Dasar ini sesuai digunakan untuk mengurangkan inflasi. Sebab apa? Sebab harga akan lebih rendah daripada harga pasaran jika dasar harga maksimum ini dilaksanakan. Contoh ini. Contoh ini. Harga maksimum. Dasar harga maksimum. Okey, dasar harga maksimum ini adalah harga yang ditetapkan oleh pasaran. Okey. PE itu ialah harga yang ditetapkan oleh pasaran. Okey, harga yang ditetapkan oleh pasaran. Tetapi oleh kerana harga yang ditetapkan pasaran itu nampaknya lebih tinggi, dinilai lebih tinggi dan membebankan pengguna, maka kerajaan pun melaksanakan dasar harga maksimum pada PC. Okey, pada PC. So pada harga PC ini lebih rendah, harganya lebih rendah daripada harga pasaran. Dan didapati berlaku lebihan permintaan. Okey, permintaan sebanyak Q2 tetapi penawaran hanya sebanyak Q1 saja. Maksudnya di sini pada harga PC firma tempatan hanya mengeluarkan Q1 unit. Tapi permintaan tempatan ialah Q2 unit. So berlaku lebihan permintaan. Maka apa yang kerajaan kena buat dengan barang yang tidak cukup ini? Tidak cukup ini, maka kerajaan perlu import daripada luar negara. Import daripada luar negara. Kalau kerajaan tak import, harga akan naik. Okey. Jadi untuk menjayakan dasar ini, lebihan permintaan ini perlu diatasi. Okey, lebihan permintaan ini perlu diatasi ataupun ditutup dengan mengimport daripada luar negara. Kalau tak import, dasar ini tak berjaya. Dia akan menyebabkan harga naik semula ke PE. Okey, PE. Kenapa dikenali sebagai harga maksimum? Sebabnya harga maksimum yang boleh dijual oleh firma ialah PC ataupun lebih rendah pun boleh. Kalau lebih rendah boleh. Sebab itu dia panggil harga maksimum. Kalau lebih tinggi daripada PC tidak boleh. Tak boleh. So atas sekali, dia nampak kedudukannya di atas sekali, sebab itulah dia dipanggil harga maksimum. Okey. Okey, kesan dasar harga maksimum. Okey, permintaan melebihi penawaran. Maksudnya lebihan permintaan lah. Okey, lebihan permintaan. So jika berlaku lebihan permintaan tadi, lebihan permintaan yang berlaku di pasaran akan menggalakkan berlakunya pasaran gelap. Akan menggalakkan berlakunya pasaran gelap, black market lah. Dia jual tanpa pengetahuan. Jual kita panggil
aktiviti jual beli secara haram, kan? Tiada rekod, tiada rekod. Untuk mengelakkan daripada berlakunya pasaran gelap, kerajaan boleh mengadakan dasar catuan. Catuan ini maksudnya catuan itu maksudnya dia menghadkan. Contoh seorang customer pergi Maidin, seorang customer hanya boleh beli 2 kg sahaja gandum. Seorang customer hanya boleh beli 2 kilogram gandum sahaja, contoh. Kan? Seorang pengguna hanya boleh beli 3 kilogram gula sahaja, contoh. Kan? Itu kita panggil catuan. Okay? Kerajaan boleh menguatkuasakan undang-undang seperti mengenakan denda dan hukuman berat ke atas pihak-pihak yang terlibat dengan pasaran gelap. Selain itu, bagi mengatasi masalah lebihan permintaan, kerajaan akan mengimport dari luar negara. Okay. So, 2 langkah yang boleh dibuat, import dan catuan. Okay. Import dan catuan. Baik, dasar harga minimum. Ini dasar harga minimum pula. Dasar harga minimum walaupun harganya minimum, tetapi harganya lebih tinggi daripada harga pasaran. Okay. Dasar harga minimum ialah dasar penetapan tingkah harga pasaran yang lebih tinggi daripada tingkah harga pasaran. Okay. Tindakan kerajaan menetapkan had minimum yang boleh dikenakan ke atas harga barang bertujuan menjaga kebajikan pengeluar. So, dasar harga minimum ini untuk membantu pengeluar. Untuk menjaga kebajikan pengeluar. Kena ingat tu ya, dasar harga maksimum untuk menjaga kebajikan pengguna, manakala dasar harga minimum untuk menjaga kebajikan pengeluar. Ya. Ini adalah contoh dasar harga minimum. Harga pasaran ialah PE. Harga pasaran ialah PE. Tetapi oleh kerana harga PE ini terlalu rendah dan merugikan firma tempatan. Dan merugikan firma tempatan. Maka kerajaan pun melaksanakan dasar harga minimum. Yang mana harganya ialah PF. Lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh pasaran. Kenapa dipanggil dasar harga minimum? Sebab firma boleh jual pada harga PF minimum ataupun lebih tinggi. Lebih tinggi boleh. Okay. Lebih rendah tak boleh. Sebab itu yang dipanggil dasar harga minimum. Okay. Minimum harga yang boleh dijual. Tapi kalau ada firma yang kacau, maksud kacau di sini, orang lain semua jual pada harga minimum, kan? Tetapi dia pergi jual pada harga yang lebih rendah. Maknanya sale dia banyaklah. Kan? Jadi itu akan memerlukan campur tangan daripada pihak kerajaan. Okay, harga PF ini kerajaan yang tetapkan supaya keuntungan firma lebih banyak, lebih tinggi. Okay? Tapi pada harga PF berlaku lebihan penawaran. Penawaran sebanyak Q2, tetapi permintaan hanya sebanyak Q1. Berlaku lebihan penawaran. Okay? Apa yang akan dibuat jika berlaku lebihan penawaran tadi? Okay? Ini dia. Berlaku lebihan penawaran. Ya. Bagi mengatasi masalah lebihan penawaran, kerajaan akan membeli lebihan. Kerajaan akan membeli lebihan penawaran tersebut dan disimpan sebagai stok. Sekiranya ada permintaan untuk barang tersebut dengan harga yang berpatutan, kerajaan akan jual dan mengeksport ke luar negara. Dasar harga minimum telah berjaya meninggikan harga dan meningkatkan pendapatan pengeluar. Itu tujuannya. Untuk membantu meningkatkan pendapatan pengeluar. Okay, dasar harga minimum ini. Okay, boleh faham tak semua? Ada soalan tak nak tanya? Hello? Are you there? Tak ada, cikgu. Tak ada ya? Okey, cukai dan subsidi. Okay, ini adalah bentuk campur tangan yang kedua. Tadi yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi ialah dasar penetapan, dasar kawalan harga kan. Yang pertama dasar kawalan harga. Ya. Yang kedua dasar penetapan cukai dan subsidi. Okey. Baik, cukai adalah bentuknya cukai jualan. Ya, cukai jualan. Cukai jualan ialah cukai
tak langsung yang dikenakan oleh kerajaan, cukai tak langsung yang dikenakan oleh kerajaan ke atas sesuatu barang dan ia hanya dibayar pada masa jual beli barang tersebut berlaku. Cukai jualan yang dikenakan akan menyebabkan kos pengeluaran meningkat. Cukai ini akan menyebabkan kos pengeluaran meningkat. Kesannya pengeluar akan memindahkan sebahagian beban cukai tersebut kepada pengguna. Kenaikan kos pengeluaran akan menyebabkan pengeluar mengurangkan penawaran. Kelok penawaran akan beralih ke kiri, menyebabkan harga akan meningkat. So, barang yang macam manakah akan dikenakan cukai ini? Barang yang akan dikenakan cukai, kita akan lihatlah. Barang itu, contohnya barang bukan, sudah pastilah barang itu bukan barang keperluan lah. Barang-barang biasa saja. Okey, ini adalah contoh pada gambar rajah apabila cukai dikenakan. Okey, apabila cukai dikenakan, ini adalah cukai yang dikenakan di sini, adalah sebanyak P1 tolak P. Itu adalah jumlah cukai yang dikenakan. P1 tolak P sama dengan cukai per unit. Maknanya cukai bagi seunit barang dikenakan. P1 tolak P. Tetapi bahagian cukai boleh dipecahkan kepada dua bahagian. Iaitu cukai itu sama ada ditanggung oleh pengguna ataupun cukai itu ditanggung oleh pengeluar. So kalau dalam contoh ini, bahagian cukai yang ditanggung oleh pengguna ialah kawasan ini. Manakala kawasan cukai yang ditanggung oleh pengeluar adalah kawasan ini, kuning. Dan kita dapati bahawa cukai yang ditanggung oleh pengeluar nampaknya lebih besar daripada ditanggung oleh pengguna. Dia contoh senang saja tau. Awak pergi ke pasar raya ataupun pergi ke Mary Brown dan sebagainya, itu semua akan dikenakan cukai. Kalau awak tengok resit awak, kan, dia tulis kat bawah sekali tu cukai perkhidmatan, cukai jualan dan sebagainya, government tax, kan, SST ke, kan, itu semua cukai yang sebenarnya perlu dibayar oleh Mary Brown. Tetapi Mary Brown telah memindahkan beban itu kepada kamu, kepada pembeli untuk membayar. Ya, pembeli untuk membayar. Jadi itu maksud contohnya. Firma, cukai itu dikenakan kepada firma, tapi firma memindahkan beban cukai itu kepada pengguna dengan menaikkan harga. Harga awak makan Mary Brown RM25 katakan. Tapi selepas tambah dengan cukai, katakan cukai sebanyak RM2. So harga menjadi RM27. Kan? So RM27 ini awak bayar. So dia memindahkan beban cukai itu kepada pengguna yang menyebabkan harga meningkat. Itu maksud dia. Tapi ini perlu dikira dengan nombor. Berapa cukai dan sebagainya. Itu kita akan lihat nantilah. Dengan menggunakan fungsi. Ini adalah huraian rajah lah. Ini adalah huraian rajah. Ini adalah huraian rajah. Berdasarkan rajah, keseimbangan asal dicapai pada titik E0 apabila kelok penawaran S0 bersilang dengan kelok permintaan D0 pada tingkat harga P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Ini adalah keseimbangan asal yang mesti kamu nyatakan dalam soalan esei. Wajib. Ini mewakili sekurang-kurangnya satu markah, iaitu keseimbangan asal. Ingat keseimbangan asal sangat penting untuk kamu terangkan. Setelah cukai dikenakan, kelok penawaran yang berubah. Akan beralih ke kiri, iaitu daripada S0 ke S1. Ini. Selepas cukai dikenakan, kelok penawaran akan berkurang. Sebab apa? Kelok penawaran akan beralih ke kiri ataupun penawaran berkurang? Sebab cukai telah meningkatkan kos pengeluaran. Cukai meningkatkan kos pengeluaran. Titik keseimbangan baru berlaku pada titik E1. Titik E1. Tingkat harga naik daripada P0 ke P1. P0 ke P1. P0 ke P1.
Manakala kuantiti keseimbangan merosot daripada Q0 ke Q1. Daripada Q0 ke Q1. Itu kedudukannya asal. Harga naik, kuantiti menurun. Okey. Titik keseimbangan baru, jumlah beban cukai pengguna ialah P0, P1, I1A, iaitu ni P0, I1 pengguna, P1, I1, A, P0. Itu cukai yang ditanggung oleh pengguna. Mana cukai yang ditanggung oleh pengeluar ialah P0, A, B, P. Ini adalah cukai yang ditanggung oleh pengeluar. Okay. So macam mana kita nak lukis keadaan ini sebenarnya? Nak lukis keadaan ini. Dia senang saja ya. Kalau tolong bagi perhatian ya. Biasanya kalau awak dapati kalau awak dapati rajah ini ya, rajah kelok ini macam ni. Okay. Rajah dia macam ni kan. Harga dan sebagainya dia Q. Baik, kalaulah ini adalah kelok yang baru selepas cukai dikenakan. Okey, selepas cukai dikenakan iaitu S1 kan. Jadi harga yang baru ialah P1 kan. Jadi macam mana nak kena pasti cukai? Okey, macam mana nak kena pasti cukai? Berdasarkan rajah ini, awak daripada titik keseimbangan yang baru ni awak bawa ke bawah. Okey. Kuantiti baru Q1 kan. Dan awak tempat persilangan ni bawa ke tepi. Tempat persilangan itu bawa ke tepi dan tandakan sebagai P2 katakan. Okey. Jadi kita dah boleh bahagi dah. Terdapat dua petak yang penting di sini. Okay. Terdapat dua petak yang penting di sini. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, petak yang pertama ini adalah bertentangan dengan kelok permintaan. Ingat, kalau permintaan siapa permintaan? Permintaan mesti pengguna. Maka petak ini adalah bahagian cukai yang ditanggung oleh pengguna. Okey. Manakala petak yang bawah ni bertentangan dengan kelok penawaran kan. Ya, penawaran ialah firma, betul tak? Jadi, bila bertentangan dengan kelok penawaran, maka petak ini ialah kawasan cukai yang ditanggung oleh firma ataupun oleh pengeluar. Ini pengguna. Okey, itu saya punya rule yang saya gunakan. So awak kena bagi perhatian di sini. So untuk kita kenal pasti bahagian cukai yang ditanggung oleh pengeluar dan bahagian cukai yang ditanggung oleh pengguna. Okey. Alright. Okey, kalau menggunakan fungsi, kalau ini adalah fungsi penawaran, oleh kerana penawaran yang berubah kan, kelok penawaran yang beralih disebabkan cukai tadi kan. Jadi bila penawaran yang beralih disebabkan cukai, maka fungsi penawaran yang akan berubah. Fungsi penawaran yang akan berubah. Ya. Jadi setelah cukai dikenakan, fungsi penawaran akan berubah menjadi P tolak cukai. Kan? P tolak cukai. P ini kena kurungkan tolak dengan cukai. Dengan cukai tolak. Kena ingat dia. Tolak ya. Atau jika fungsi penawaran sebelum cukai diberi dalam sebutan P. Diberi dalam sebutan P. Setelah cukai per unit dikenakan, fungsi penawaran berubah menjadi tambah per unit. Kena tambah. Kalau fungsi itu diberi dalam sebutan P. Kalau fungsi penawaran itu diberi dalam sebutan Q, tolak. Ya. Okey. Ini adalah subsidi pula. Subsidi. Okey, sebelum itu kita kena test lah sikit lah. Test dulu macam mana. Sekejap ya, bagi saya 1 minit.
Okey, sekejap ya. Okey, awak ada pensel, pen dengan kertas ya. Pastikan kamu punya pensel dan kertas ataupun pen untuk soalan ini. Okey, sekejap ya. Okey, kelas. Okey, ini adalah contoh soalan. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak kelas? Tak boleh Nampak. angkat. Ha? Nampak cikgu. Nampak ya? Okey. Cuba awak lihat rajah ini. Dan cuba awak lihat rajah ini. Cukai. Ya, cukai dilaksanakan oleh kerajaan. Berdasarkan rajah ini. Dan cukai dilaksanakan oleh kerajaan. Berapa cukai yang ditanggung oleh pengeluar. Dan cukai yang ditanggung oleh pengguna. Yang mana satu? Cuba awak bagi tahu jawapan saya. Cuba kira. Halo kelas. Berapa? Tak tahu. Tahu ke tak tahu? Wizwan. Apa jawapan dia, Wizwan? Sedang kira. Sebelum selepas pasukan ke atas pengeluaran. Ya. Pelaksanaan cukai oleh kerajaan menyebabkan A. Beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar 60. Okey, macam mana nak kira? Macam mana nak kira? Cukai yang ditanggung oleh pengeluar sebanyak ni kan. Cukai yang ditanggung oleh firma sebanyak ni kan. Macam mana kita nak kira? Okey, cukai yang ditanggung oleh pengeluar, kelok yang ini kan ditanggung oleh pengeluar di kawasan ini. Okay, sebab apa? Sebab dia bertentangan. Itu kita punya peraturan tadi kan. Kita punya rule tadi, yang ditanggung oleh pengeluar
petak itu mesti bertentangan dengan kelok penawaran. So ini adalah bahagian cukai, okey. Ini adalah bahagian cukai yang ditanggung oleh pengeluar. Okey, yang ditanggung oleh pengeluar. So kalau kita kira luas kawasan ini, berapa luas kawasan ini? 5 tolak 3 kan, 5 tolak 3 darab dengan 30. Tak, darab dengan 30. So 60. RM 60. Kenapa lama sangat kamu kira? Kan? Beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar ialah 60. Kan? Jawapan dia. Beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar ialah 60. Kan? Betul lah tu. Jawapannya. B, jumlah hasil yang diperoleh oleh kerajaan sebanyak. Okey. Jumlah hasil kerajaan pula ialah cukai yang ditanggung oleh pengguna tambah dengan cukai yang ditanggung oleh pengeluar. Maksudnya, jumlah hasil yang diperoleh oleh kerajaan luas kawasan. Semua. Luas kawasan ini adalah jumlah hasil cukai yang dinikmati oleh kerajaan. Yang kerajaan akan perolehi. So, macam mana kira? 9 tolak 3. 9 darab 3. Darab dengan 30. Iaitu sama dengan 6 darab 3. 180 kan? 180. RM 180. Cukai 180. Betul tak? 180. Betul lah. 180. Di sini ditulis jumlah hasil yang diperoleh oleh kerajaan ialah 90. Salah lah. Hasil yang diperoleh oleh kerajaan ialah 180. Okey. C pula. Okey, C pula. Perbelanjaan pengguna meningkat sebanyak 270. Okay, perbelanjaan pengguna macam mana kita nak kira? Perbelanjaan pengguna ialah harga darab dengan kuantiti. Okay, harga darab dengan kuantiti. Contoh saya padam semua ni. Saya padam ni. Okey. Perbelanjaan pengguna yang pertama. Okay, perbelanjaan pengguna yang pertama ialah yang asalnya kita guna keseimbangan yang asal. Itu adalah jumlah perbelanjaan pengguna yang pertama. Contoh, pada E0, perbelanjaan pengguna ialah 5 darab 40. Okey, sama dengan 200. Kan? 5 darab 40 sama dengan 200. Tetapi pada keseimbangan yang baru, perbelanjaan pengguna ialah 9 darab 40. 9 darab 30. Iaitu 270. Kan? Itu adalah perbelanjaan pengguna yang baru. Okay, perbelanjaan pengguna meningkat sebanyak. Sebanyak. Oleh kerana dia tulis sebanyak, salah lah. Kalau meningkat kepada 270, itu betul. Kan? Tapi ditakat sebanyak. So, salah lah. Okay? Di lebihan pengguna bertambah sebanyak. Sebanyak 140. Okay? Untuk kira lebihan pengguna ni, kamu kena cari fungsi permintaan. Kamu kena cari fungsi permintaan. Tetapi oleh kerana dia tulis kat sini sebanyak, sebenarnya kamu boleh hitung juga rasanya. Boleh hitung. Cuba kita check tengok. Kita check. Boleh ke tak kalau kita hitung lebihan pengguna di sini. Okay, lebihan pengguna meningkat sebanyak. Okey, nak tahu berapa banyak bertambah. Tapi dalam kes ini, bila harga naik, kena ingat ya, ini harga meningkat ni. Harga meningkat daripada 5 kepada 9. So, bila harga naik, maksudnya lebihan pengguna ini bukan bertambah, tetapi berkurang. Di situ pun dah salah. Okay? Di situ dah salah dah. So, D ni salah lah. Tapi kalau kita nak kira juga, kita boleh sebut lebihan pengguna berkurang sebanyak, boleh. Macam mana kita nak kira? Dia akan berkurang sebanyak luas trapezium ini. Ya.
luas kawasan ini. Jumlah pengurangan lebihan pengguna ialah luas kawasan trapezium. Okay, itu jumlah pengurangan dalam lebihan pengguna. Okey. Baik, ada soalan tak nak tanya kelas? Ada soalan tak nak tanya? Hello? Tak ada cikgu. Kalau tak ada maknanya faham lah ya. Cempaka? Cempaka faham tak? Cempaka? Faham cikgu. Okay, faham ni. So berapa orang kita ada ni Cempaka? 17. 17 ya? 17. Okey. So tandakanlah kehadiran tu ya. So saya rasa buat masa ni itu saja kelas kita. Kita akan sambung pada masa akan datang pada hari Rabu lah, esok cuti kan. Jadi kita akan sambung pada hari Rabu. Please tolong study balik apa yang saya ajar hari ni. Nanti saya akan letakkan dalam YouTube lah untuk awak replay apa yang kita belajar pada hari ini ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.